tuan-tuan, inilah kali pertama saya memulakan kembali kuliah di masjid. Setelah sekian lama rasanya bukan sekadar tidak berkuliah, tapi tidak berkunjung ke masjid. Untuk makluman, saya tinggal di Selangor, tuan-tuan. Saya tinggal di Selangor Sempadan lah, di Bukit Mahkota, di sebelah Nilai 3 itu. Walaupun sebelum ni saya agak lama di sini lah. Rumah saya di Taman Cengal sebelah kan. Jadi saya dah pindah lebih kurang 3 tahun lebih lah berpindah ke sana. Dan bila duduk Selangor ni, dia tak macam Negeri Sembilan. Kes 1000 lagi tuan-tuan ya. Kes 1000 lagi. Dan macam mana pun telah pun mencatatkan penurunan. Dan hari ni Alhamdulillah saya dapat bersama dengan tuan-tuan. Dan juga saya pun untuk makluman baru semalam My Sejahtera warna kuning. Maknanya belum lagi dapat status fully vaccinated daripada My Sejahtera. Kerana jenis vaksin yang diambil itu yang jaraknya 9 minggu. Dos pertama saya ambil awal bulan 7 hari itu. Jadi awal bulan 9 baru ni, tengah bulan 9 saya baru dapat dos kedua. Dah 2 minggu. 4 boleh hari barulah selesai pada hari semalam. Dan hari semalam lah, maka dengan bangganya lah tuan-tuan dapat My Sejahtera warna kuning. Jadi itulah yang saya dapat masuk kembali ke masjid dan dapat juga kembali memulakan kuliah. Dan Selangor pun dah start nak mulakan kuliah balik, tapi saya rasa Negeri Sembilan dah bermula lebih awal kerana telah berada di fasa 4. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, sebagai mukaddimah oleh kerana kuliah ni kuliah bulanan, doalah kita dapat istiqamah dengan kuliah ini. Saya ada kebimbangan juga. Takut ada waktu dan keadaan yang saya tak dapat. Mudah-mudahan saya juga doa dapat istiqamah. Dan insyaAllah kita akan mukaddimahkan bab muamalat ini tidaklah begitu terus kepada kitab dan kita baca satu persatu. Pengalaman saya mengajar kitab muamalat di mana-mana tempat pun tak pernah habis tuan-tuan. Tak pernah habis. Yang habis kita dulu. Dia masjid buat penstrukturan semula. Dia kata kita tukar kitab lah Ustaz, tukar tajuk. Jadi banyak keadaan macam tu, banyak kitab tak habis. Jadi lebih senang saya ambil satu pendekatan, satu malam kita cuba habislah satu tajuk. Mudah-mudahan kita akan rujuklah pelbagai-bagai sumber dan daripada situlah insya-Allah kita akan dapat copek menghabiskan tajuk-tajuk yang berkaitan. Saya rasa kitab muamalat yang paling lama saya mengajar adalah di Masjid Husin, Somen 2 kan, Masjid Husin. Saya rasa dekat 6-7 tahun saya mengajar. Tak habis tuan-tuan. Tu sebulan 2 kali. Tu kita buka satu persatu tu. Maknanya baris-baris kita baca ayat. Tak habis. Jadi saya kata nak mula balik masjid, saya kata berapa lama ni? Jadi kita ubah pendekatan. InsyaAllah kita akan masuk tajuk satu dan kita akan ringkas supaya kita memahami secara asas itu secara jelas. Dan selepas daripada tu dah semua tajuk kita sentuh katakan. Kalau kita baru nak mendetailkan balik, buka beberapa kitab, saya rasa begitu itu agak munasabah kerana secara umumnya kita dah tahu berkenaan tajuk tersebut. Maka pada mukaddimah malam ini saya tertarik tuan-tuan sekalian untuk kita bercerita satu tajuk, iaitu tajuk berkenaan dengan hutang. Tajuk hutang ni adalah merupakan tajuk panih kerana hutang adalah satu keperluan. Kita tahu bahawa dalam kehidupan kita ni tak boleh lari daripada hutang. Dan apabila kita tidak boleh lari daripada hutang, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelonggaran untuk kita melaksanakan hutang. Jadi hutang ini bukanlah satu benda yang negatif, bahkan diharuskan oleh syarak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kisah ataupun hukum berkaitan dengan hutang ini pada ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Di mana ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran? Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-280. Ayat 280 adalah merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah.
Dan ayat itu menceritakan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan hutang. Bagaimanakah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh kepada suatu masa dan tempoh yang tertentu untuk kita bayarkan hutang tersebut, maka tulislah hutang dan kaedah bayarannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kata, wahai orang beriman, kalau kita ada hutang, hendaklah kita menulis akan hutang tersebut. Bermaksud daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keharusan untuk kita melaksanakan hutang. Maka apabila kita berhutang, cuma diberikan suatu kaedah oleh Quran supaya kita menulis akan hutang tersebut. Kerana hutang ini bila kita tidak tulis, maka dia akan jadi ingat tak ingatlah. Kalau di antara saya dengan tuan-tuan, kita berdua je tahu hutang tersebut, jadi macam mana kita nak menuntut hutang itu seandainya pada waktu akan datang kita tidak mampu menyelesaikan hutang itu? Kata saya kata, saya dah kau pinjam. Kan ada kau saya pinjam. Tak ada lah, saya tak ingat lah. Sama ada dia ingat ke, dia buat-buat tak ingat, kita tak tahu. Sebab itu Islam menyatakan hutang diharuskan. Cuma hendaklah ditulis akan hutang tersebut. Bahkan pendetilan hutang tersebut Allah Subhanahu wa taala ceritakan lagi di dalam Al-Quran. Allah menyatakan wal yaktub bainakum katibun bil adli. Apabila kamu nak melantik orang yang nak menulis hutang tersebut, maka lantiklah orang yang adil di kalangan kamu untuk menulis hutang itu. Maknanya orang yang kita lantik untuk menulis hutang itu, pastikan orang itu dipersetujui dan dianggap adil bagi kedua-dua belah pihak, orang yang memberi hutang dan orang yang menerima hutang tersebut. Baik itu kita pada hari ini adalah pihak, kalau hutang besar-besar ni biasanya kita akan upah lawyer lah. Itulah kerja lawyer. Dia adalah pihak yang tengah, yang adil, yang akan menulis hutang tersebut bagi pihak kita. Bahkan kalau dalam dunia korporat ni tuan-tuan, lawyer ni pula, nak cerita untung lawyer lah. Lawyer ni dia punya bab untung dekat mana? Orang yang memberi hutang, ada lawyer dia sendiri. Orang yang meminjam duit ataupun yang menerima hutang itu, ada lawyer. Lawyer sama lawyer bincang macam mana nak buat dokumen ataupun menulis hutang tersebut. Yang ni letak syarat bayar bila, yang ni kena setuju. Jadi itulah peranan lawyer ataupun peguam. Kerjanya adalah untuk memastikan kita menulis hutang tersebut dengan adil. Ini fungsi dan peranan peguam. Sebab itu kadang-kadang bila orang kata, Ustaz, peguam ni dia buat kerja apa kan? Macam senang je. Tapi kita kena ingat, peranan itu ada dinyatakan di dalam Islam. Walaupun tidak tertulis bahawa peguam itu ada di dalam Quran, tetapi secara asas fungsi dan peranan itu, penulisan hutang itu sewajarnya dilakukan oleh orang yang tidak berpihak ataupun pihak yang adil bagi kedua-dua belah pihak tersebut. Cuma kalau hutang setakat RM1, RM10 pergi kedai itu pandai-pandai selesai lah. Itu pandai-pandai untuk kita selesai. Cuma kalau hutang yang besar-besar, pinjam puluh-puluh ribu, pinjam juta-juta, pinjam bilion-bilion misal kata, itu kena ditulis supaya itu tidak berlaku pertikaian pada waktu-waktu yang akan datang. Sebab itu di dalam Al-Quran ini, walaupun Al-Quran menceritakan tentang keharusan untuk kita melakukan hutang, Quran juga meletakkan tanggungjawab kepada kita bagaimana untuk menyelesaikan dan mengurus hutang itu dengan baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hutang ini dia datang daripada dua punca. Dia ada dua punca macam mana boleh berlaku hutang. Yang pertama adalah punca daripada meminjam duit. Bila kita pinjam duit, maka ada hutang.
Kan ada tanggungan atau dalam sebut bahasa Arab kita panggil zimmah, tanggungjawab, liability yang perlu untuk dipegang oleh pihak yang menerima duit hutang tersebut. Katalah saya bagi pinjam kepada tuan-tuan, maka memberi pinjam duit kepada tuan-tuan itu, maka tuan-tuan ada zimmah dan tanggungjawab untuk membayarnya kembali kepada saya. Sebab itu hutang datang satu dalam bentuk pinjaman, sama ada kita pinjam duit, ataupun hutang itu boleh berlaku satu lagi apabila kita melakukan mubadalah. Dalam bahasa Arabnya, kita melakukan pertukaran sesuatu barang. Sebagai contoh, kita melakukan jual beli. Macam mana jual beli boleh berlaku hutang? Ya, sebab kita biasa kalau kita setakat beli nasi lemak ataupun setakat kita beli roti canai pagi-pagi ni tuan-tuan, kita bawa duit, kita terus bayar. Tapi ada banyak keadaannya apabila kita membuat pembayaran atau membeli sesuatu barang, kita ambil barang dulu. Kan kita akan ambil barang dulu. Kontraktor misal kata dia nak repair rumah, repair air dan sebagainya, pergi dekat bola paip dan sebagainya, itu yang biasa dibuat. Jadi biasanya kontraktor ni dia pergi kedai hardware, dia tak terus bayar. Kan dia dah ada account dengan pihak syarikat hardware tersebut ataupun dia dah kena dan sebagainya, macam-macam lah kaedah dibuat supaya apabila dia sampai barang, dia ambil barang tersebut, dan apabila dia ambil, dia tak perlu bayar lagi. Kan dia tak perlu bayar. Kadang-kadang tengoklah ada kontraktor besar-besar, dia dapat sampai 90 hari dah ambil barang baru bayar. Maknanya dia dah boleh ambil barang dulu, dia dah jual, dapat duit dulu. Kan dah dapat duit dulu, kemudian lepas 3 bulan baru dia bayar balik. Macam tuan-tuan pergi Giant, tuan-tuan pergi Tesco, kalau tuan pergi Giant syarikat pasaraya besar-besar ni, kalau kita nak jual barang dekat situ, tuan-tuan ada kicap ke, tuan-tuan ada barang-barang nak letak kat Tesco ke atau nak letak kat Giant, tuan-tuan pergi jumpa pengurusan dia. Kita letak duit tu, kita letak kicap kita kat sana, bila dia akan bayar? Katalah orang beli hari ni kicap itu, cuba tanya balik bila dia akan bayar duit kicap kita ni. Silat-silat 6 bulan ke depan dia akan bayar. Sebab tu syarikat-syarikat kocik ni tak mampu nak masuk kat syarikat-syarikat pasaraya besar, sebab dia kena ada modal yang besar. Kalau dia dapat pasaraya tu dapat jual hari ni, belum tentu dia dapat duit hari ni. 6 bulan, 4 bulan, bergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan. Sebab itu kebanyakan yang masuk pasaraya ni adalah syarikat yang besar-besar, yang memang duit banyak, yang memang tak kisahlah dia pun duit, orang kata apa, tak ada masalah. Dia boleh hasilkan hari ni, dia boleh hari ni, dia tak ada istilah nak rolling modal banyak mana. Tapi kalau syarikat kocik-kocik macam kita, katalah nak hantar nak adalah 1000 botol kicap nak hantar, bayar tunggu 6 bulan. Bankrupt kita dulu. Orang waktu PKP ni 2 bulan, 3 bulan pun dah pening, tuan-tuan tak dapat nak rolling modal, apatah lagi kalau bayaran itu terpaksa ditangguh sehingga 5-6 bulan. Ini di antara bentuk hari ini bagaimana seseorang itu boleh berhutang adalah dengan cara jual beli. Kita ambil barang dulu, kita tak bayar lagi. Itu satu bentuk hutang. Hutang dalam bentuk mubadalah, dalam bentuk pertukaran. Sama ada kita hutang membeli barang, hutang membayar perkhidmatan. Contoh hutang bayar perkhidmatan ni apa? Contohnya tuan-tuan, kita ada bil elektrik. Kan bil elektrik datang kepada kita, katalah berapa bil mak air bulan ni, kata 300 kan, sebab PKP kan, PKP naik berlaku tuan-tuan, jadi 300 kita dapat bil. Jadi bila dah keluar bil tu kepada kita, dah jadi hutang. Kita dah berhutang kepada pihak TNB lah untuk kita membayar akan hutang tersebut, iaitu membayar dalam bentuk perkhidmatan. Jadi ada 2 keadaan itu. Yang pertama adalah hutang dalam bentuk pinjam, yang kedua hutang di dalam bentuk membeli perkhidmatan. Baik. Yang kedua, yang kita akan contoh 2 benda ni. Yang pertama kita bincangkan dulu hutang duit. Ya, hukum berkaitan dengan hutang duit. Hutang duit ni tuan-tuan adalah suatu bentuk akad ataupun dalam Islam dipanggil sebagai akad transaksi yang tujuannya untuk membantu orang lain. Ingat bila kita bagi pinjam duit dekat orang, tujuan kita meminjam itu, memberi pinjam itu adalah untuk kita membantu orang lain.
Yang ni ada perbezaan di antara pinjam cara Islam dengan pinjam cara bukan Islam ataupun cara konvensional kita panggil. Kenapa ada perbezaan? Kerana orang Islam bila dia bagi pinjam, maka itu tujuan dia min wujuhit tabarruat ataupun min wujuhil khairat, iaitu adalah untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Adapun orang-orang yang bukan Islam, mereka menganggap bahawa hutang ataupun memberi pinjam ini adalah merupakan satu bentuk akad untuk mendapatkan keuntungan. Dua benda yang berbeza. Sebab itu orang-orang barat apabila dia memberi pinjam, dia letak bunga. Sebab apa dia letak bunga? Tujuan dia bagi pinjam itu adalah untuk berniaga. Sedangkan Islam apabila kita sebut pinjam, dia bukan akad untuk berniaga nak dapatkan keuntungan. Sebaliknya pinjam ini adalah satu akad, tujuannya untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Sebab itulah dalam Islam ni kita nak membantu orang banyak kaedah. Bukan hanya sekadar sedekah, bukan hanya sekadar bayar zakat, bukan hanya sekadar berwakaf, tetapi memberi pinjam adalah sebahagian daripada akad-akad sedekah yang kita boleh bantu kepada orang ramai. Baik itu kalau ada orang datang kepada kita minta sedekah dengan ada orang datang memberi pinjam, mana kita nak bagi tuan-tuan? Sebenarnya afdal kita beri pinjam daripada kita memberi sedekah. Dan itu juga dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW pernah kisah daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan ketika mana Nabi SAW berada di malam Lailatul Isra, pada malam Isra, dan pada ketika sampai di suatu tempat, tiba-tiba Nabi SAW melihat di dalam syurga itu tertulis orang yang memberi sedekah bahawa pahalanya adalah 10 kali ganda. Adapun orang yang memberi pinjam, maka pahalanya 18 kali ganda. Maknanya Nabi SAW menceritakan dalam kisah Isra bahawa Nabi melihat pahala orang memberi sedekah itu 10, pahala orang memberi pinjam itu 18. Ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Dia kata, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Mengapa pahala memberikan pinjam ini lebih besar daripada sedekah? Maka kata Sayyidina Jibril alaihissalam, li'anna as-sa'ilu yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin. Kata Nabi SAW, kerana orang yang minta sedekah dalam masa yang sama, biasanya orang yang sedekah itu tidak memerlukannya. Tetapi orang yang minta pinjam, di saat dia nak minta pinjam, waktu tu dia sangat-sangat memerlukan. Baik itu kita ni tuan-tuan, orang datang minta sedekah dengan kita, kadang-kadang tak semestinya dia susah. Kan ramai je hari ni ada sindiket bagai kita dengar bab orang minta sedekah. Tapi bila orang datang minta duit pinjam dengan kita, saudara mara datang, kawan-kawan baik datang, maka kita tahu dia sedang di dalam kesusahan. Jadi sebab itu Sayyidina Jibril alaihissalam kata, orang sedekah kadang-kadang dia tak perlu, tetapi orang yang minta pinjam dia sangat-sangat memerlukan. Jadi disebabkan itulah pahala memberi pinjam itu lebih besar berbanding daripada pahala memberi sedekah. Yang kedua, kita boleh tengok tuan-tuan sekalian, dalam akad pinjam ini dia banyak pahala kita boleh buat, termasuk pahala sedekah. Bagaimana berlaku? Pertama, sebagaimana kita sebut, bila kita bagi pinjam dengan orang, kita bukan bertujuan, memang kita bagi pinjam duit dengan orang, kita kena bersedia duit tu tak dapat balik dah. Itu kaedah bagi pinjam. Jangan kita kata dengan kita bagi pinjam ke orang ni, aku bagi pinjam 1,000 ni, nanti dia bayarlah 2,000 misal kata. Itu tak betul. Dalam Islam kita tak boleh ambil. Dah ambil lebih itu dah kira riba pula. Kan? Bahkan kalau kita bagi pinjam, memang tujuan kita nak bantu. Cuma bukan dalam bentuk sedekah, cuma dalam bentuk pinjaman. Bila kita dah bagi pinjam, katalah tuan-tuan pinjam dengan saya 1,000. Maka saya tanyalah tuan-tuan, bila nak bayar? Bolehlah Ustaz, tunggu bulan depan gaji 25 hari bulan. Maka bulan depan saya pun datang dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kata, mana saya nak kutip balik hutang, janji nak bayar 25 hari bulan. Sampai 25,
Tuan-tuan pun beritahu, minta maaf lah Ustaz, berasa bulan ni masalah lah, susah lah, ada anak nak masuk sekolah balik lah, nak pergi lah, macam-macam lah, dah sekolah nak buka, dah kena beli emas terlebih, macam-macam persiapan. Saya pun kata okey beginilah, tak apalah Ji, saya kata tak apalah, kalau boleh bulan depan lah, kalau tak mampu bulan ni, bulan depan. Saya menangguhkan, saya sebagai orang beri pinjam menangguhkan pembayaran hutang tersebut. Saya dah dapat satu lagi pahala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila kamu melihat seseorang itu di dalam kesukaran, maka carilah jalan yang memudahkan dia. Jadi apa jalan mudah? Dia kata bila nak bayar? Bulan lagi satu lah Ustaz. Ya, saya setuju. Maknanya ditangguhkan itu dapat lagi satu ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala. Datang pula bulan kedua, saya pun datang. Ji, macam mana hutang kita? Jangan tak balas SMS. Ada orang dia dah tak tahan dah tuan-tuan. Dia tak balas SMS, telefon tak jawab, tukar nombor telefon. Itu perangai orang. Ini kita cerita, perangai ni macam mana kita nak buat. Dan apabila kita dah sampai kali kedua, kita pun tengok, dah macam tak boleh dah. Dah tak boleh nak bayar dah rasanya kan. Tengok makin susah, bukannya makin, dah maaf Ustaz, bukan kata tak dapat nak tunggu gaji. Saya pula kena buang kerja, PKP lah, macam-macam COVID, kita cerita macam-macam kan. Jadi akhirnya tak apalah Ji, saya sedekahlah duit tersebut. Bila kita sedekahkan duit tu, dapat lagi pahala sedekah. Allah kata wa antasaddaqu khairul lakum. Ayat tadi wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu tak mampu, kalau tengok orang itu susah, maka cari jalan yang memudahkan dia. Tapi kalau dah tak boleh juga, maka sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu. Maka tengok, kalau kita bagi pinjam dekat orang, banyak lagi ruang pahala yang kita boleh dapatkan, iaitu satu kaedahnya adalah kita dapat bersedekah, dalam maksud juga kita dapat memberikan kemudahan kepada orang yang lain. Baik itu dalam Islam, bila kita bagi pinjam, siap sedia, duit tu takkan dapat. Macam kita bagi sedekah, cuma kita tukar kaedah, saya bagi pinjam. Tiba-tiba ada orang datang kat kita, Ustaz nak pinjam duit, nak minta sedekah sikit ni. Kenapa? Nak beli, nak bawa anak pergi jalan-jalan, minta sedekah. Tak apa, tak ada masalah. Sedekah ni tak semesti benda susah pun. Kan? Kita nak bagi sedekah. Tak nak, saya tak nak bagi sedekah, saya nak bagi pinjam. Boleh? Kita tanya gitu. Boleh? Itu kaedah di antara kaedah yang kita boleh buat. Jadi kadang-kadang bila kata nak bagi pinjam, tak jadilah. Kan? Orang yang nak pinjam pula tak jadi. Sebab apa? Sebab dia tahu beza di antara sedekah dengan beza di antara pinjam. Kalau orang bagi sedekah, kadang-kadang balik tu dibagi pinjam RM100, balik tu dah singgah beli rokok, dia tak peduli dah. Esok habis duit tu minta sedekah lain pula. Kadang-kadang orang minta sedekah tidak ada kebertanggungjawaban kepada duit tersebut. Tapi bila kita pinjam, ni duit orang ni kita kena bayar balik, jadi dia nak belanja yang bukan-bukan, tak boleh. Dia pun rasa takut untuk belanja yang bukan-bukan, maka dia akan belanja dengan kaedah yang betul. Itu juga satu bentuk galakan yang diberikan di dalam Islam, menggambarkan bahawa akad memberi pinjam ini adalah merupakan akad yang sangat digalakkan, bahkan lebih besar pahalanya daripada sedekah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang meminjam ini tadi pun boleh dapat pahala dengan cara meminjam. Bagaimana dapat pahala dengan cara meminjam? Iaitu apabila kita pinjam duit daripada orang, kita disunatkan untuk membayar lebih daripada nilai yang kita pinjam itu tanpa ada akad. Jangan ada akad. Macam saya bagi pinjam pada tuan-tuan, saya kata saya bagi pinjam RM1,000, nanti bayar RM1,100 ataupun bayar RM1,500. Itu haram, hukumnya adalah riba. Sebab dalam Islam pinjam RM1,000 bayar RM1,000, tak boleh. Tak boleh lebih daripada itu. Tapi kalau saya tak ada janji apa-apa dengan tuan-tuan, tapi tuan-tuan pinjam duit tu waktu susah. Saya pinjam duit tuan-tuan ni, katalah saya pinjam duit tuan-tuan RM1,000, waktu tu betul-betul saya susah. Tuan seorang je yang bagi, minta orang lain tak dapat, tuan-tuan seorang je bagi pinjam saya RM1,000. Saya pun dapat RM1,000. Bila saya dapat tu, alhamdulillah selesai masalah saya, duit saya pun dah dapat balik. Bila saya nak bayar, saya rasa bersyukur. Kalaulah tak ada haji ni hari tu bagi pinjam duit kat saya, makna saya tak tahulah apa nak jadi. Jadi saya pun bayar lebih RM1,500 tanpa diminta oleh peminjam, maka itu hukumnya adalah sunat dan digalakkan di dalam Islam. Tapi jangan janji apa-apa, jangan bagi clue.
Orang bagi pinjam pun jangan bagi clue. Clue ni contoh dia kata, nah saya bagi pinjam 1,000 tapi kau nak bayar lebih tu saya terima. Kan? Dah mula begitu janganlah bagi lebih, jadi riba. Kan? Dia tak boleh gitu. Nah saya bagi pinjam memang niat, sebab asal niatnya adalah untuk memang tak dapat balik dah. Kalau dia dapat, alhamdulillah dapat balik duit kita. Boleh bagi pinjam ke orang lain, boleh bagi sedekah pula. Banyak kaedah yang kita boleh gunakan dengan duit itu. Jadi orang yang meminjam itu tadi disunatkan untuk membayar lebih tanpa ada perjanjian. Jangan cerita kat dia. Jangan cerita apa-apa. Bila nak bayar cerita. Sampai masuk dalam sampul duit 1,000 kira ke, ni ada terlebih lebih. Tak, bukan terlebih saja nak bagi. Tu rasa bersyukur kita nak bagi hadiah. Maknanya orang bagi pinjam pun boleh mendapat pahala dengan bersedekah setelah memulangkan duit pinjaman itu tadi. Ini kaedah yang telah digariskan dalam Islam, nak tunjukkan bahawa pinjam ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat digalakkan dalam Islam dan ada timbal balas pahala yang kita boleh peroleh daripada apa yang telah kita lakukan tersebut. Nah, yang ni yang sebenarnya boleh kita suburkan dalam masyarakat supaya budaya memberi pinjam dengan niat hujungnya adalah sedekah itu adalah perkara yang wajar untuk digalakkan. Saya pernah bontang kat tuan-tuan ke Mains. Bontang satu kedai kerja ke Mains buat beberapa pilot project. Pilot project ni sama ada iaitu menubuhkan tabung pinjaman. Kan kita ada banyak, kalau masjid pun kita ada tabung khairat, tabung kebajikan, macam-macam kan, tabung masjid. Cuba masjid buat satu tabung namanya tabung pinjaman. Kadang-kadang ahli Korea kita ni tuan-tuan, dia lah kerja makan gaji. Kadang-kadang gaji 25 hari bulan, 20 hari bulan tak ada duit, nak beli susu anak susah dan sebagainya. Apa kata kita bagi pinjam kepada dia. Tapi kalau kita isytihar ramai-ramai, masalah satu je tuan-tuan. Orang tahu kalau kita tak bayar apa, masjid tak boleh buat apa. Dia kata masjid akan halalkan. Itulah masalah. Tuan-tuan carilah jalan kaedah macam mana nak selesaikan benda tu. Cuma kalau orang susah, kita boleh bagi dia pinjam. Gaji bila 25. Saya nak pinjam apa? Pinjam 200, nak beli susu anak, makan tak ada, nak beli makan, pinjamlah 200. Kita pun bagi pinjam pada dia. 25 hari bulan, dia pun datang balik kat kita nak pulangkan balik 200. Kalau dia rasa dia nak bersedekah, dia tambahlah 210 ringgit. Tambah tabung tu. Bila ada duit dalam tabung tu, orang lain nak datang pinjam, kita boleh bagi balik. Kan jadi duit itu tidak, kata orang, kalau duit kita duit kebajikan, kita bagi, habislah. Kita tunggu duit lain masuk. Tapi kalau dalam duit tabung pinjaman ini, kalau dibayar balik, kita boleh guna untuk pinjaman yang lain. Tapi jangan buat macam bank lah tuan-tuan. Ataupun jangan buat macam Along, hantar cat merah. Ataupun pergi hantar orang kutip Along, gangster depan rumah. Itu tak payah buat lah. Sebab tujuan kita tu, ingat, beza. Orang yang berniaga, yang Along ni memang dia tujuan dia meminjam sebab nak dapat untung. Kita dalam Islam bagi pinjam bukan untuk untung. Tapi tujuannya adalah untuk membantu orang lain, sebab di hujungnya adalah kita nak memberikan sedekah kepada mereka. Ini cantiknya di dalam Islam menceritakan tentang akad pinjam tersebut. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana manusia ni ada satu sifat. Manusia ni sentiasa diuji. Sebab itu Allah, Nabi SAW suruh kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Apa maksud bolak-balik? Kita ni kadang-kadang waktu pinjam kita muka paling manis, waktu itulah kita paling tersonyom, itulah kita buat. Tapi bila tang bayar, kita lah paling liat sekali tuan-tuan. Macam tadilah SMS tak jawab, telefon tutup, WhatsApp tak berbalas, tukar nombor telefon. Memang ada di kalangan manusia ini, di kalangan mereka yang suka meminjam tetapi tak suka untuk membayar balik. Yang ini Islam sebut, dalam kitab fiqh menyebut dia adalah golongan mumatalah, iaitu golongan yang memang suka tidak membayar hutang. Sebab tu orang yang berhutang ni ada dua jenis. Yang pertama, orang hutang yang memang susah. Memang waktu yang macam tadi, dia memang susah, dia tak dapat, kena buang kerja dan sebagainya, itu memang tak boleh. Yang tu sunat, kita kata wa antasaddaqu khairul lakum, kita bagi sedekah kat dia. Tapi ada orang yang memang dia pinjam dengan kita, kan, dia bukan tak mampu bayar balik, dia mampu, tapi saja tak nak bayar, buat-buat tak tahu dan sebagainya. Memang ada. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis,
Nabi menyatakan matlul ghaniyyu zulmun. Menangguh-nangguhkan bayaran hutang bagi orang yang berkemampuan ataupun orang yang kaya, maka dia adalah satu bentuk kezaliman. Zalim. Ya, sebab tu orang yang macam ni jangan bagi pinjam lah. Kalau kita tahu orangnya begitu, jangan kita bagi pinjam. Sebab tu ijma' para ulama di dalam mazhab, sama ada mazhab Imam Abu Hanifah, termasuklah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, menyatakan bahawa harus untuk diberikan hukuman kepada orang yang sengaja tidak mahu membayar hutang dalam keadaan dia berkemampuan. Ya, harus. Maknanya pemerintah kena letakkan kaedah. Ya, pemerintah kena letakkan kaedah bagaimana untuk memberikan iqab ataupun denda kepada orang yang buat kerja-kerja yang begini. Sebab itu dalam bank lah tuan-tuan kan, dalam bank. Ada orang kata perbankan Islam, bank Islam ni Ustaz, kalau kita bayar lambat, maka kita pun ada penalti. Kan dipanggil, kalau dalam kaedahnya dipanggil kaedah ta'wid. Ta'wid itu adalah denda yang telah diberikan oleh seseorang kerana kelewatan membayar hutang tersebut. Jadi ta'wid di dalam bank ni, kalau tuan-tuan kita buat pembiayaan rumah, kereta dan sebagainya, lambat ke dia ada charge. Dia ada charge, dan charge itu diambil berdasarkan pandangan ini, iaitu sengaja melewat-lewatkan pembayaran hutang. Sebab kita beli rumah, kita beli kereta, kita lambat bayar dengan sengaja. Dengan sengaja ni maksudnya apa? Dengan tidak memaklumkan kepada pihak orang yang kita beri pinjam tadi tentang kita tidak mampu untuk membayar pada tarikh tersebut. Sebab itu bank menganggap bahawa tanpa ada surat, tanpa ada perbincangan dengan pihak bank, ni perbankan Islam mana dianggap kita tak bincang, bermaksud dia mampu untuk membayar. Ya. Baik itu dalam kaedah perbankan Islam ada kaedah ta'wid, iaitu kita bank Islam boleh charge orang yang lewat bayar tersebut. Walau bagaimanapun charge yang diambil itu tidak boleh dijadikan keuntungan bagi pihak bank. Sebaliknya duit itu perlu disalurkan kepada badan-badan kebajikan. Jadi bank boleh kutip orang bayar lambat. Katalah tuan-tuan bayar lambat sehari kena RM1 katakan. Kapek kutip tuan-tuan lambat 30 hari, tuan-tuan kono RM30. RM30 tu bank kutip. Ya, bank kutip, tapi bank tak boleh ambil dia sebagai keuntungan, bank kena salurkan kepada badan-badan kebajikan. Banyak ke duit ni tuan-tuan? Banyak ya. Saya duduk penasihat bank ni tuan-tuan, banyak. Duit tu banyak. Zakat bank saja pun dah banyak. Zakat Maybank 30 juta setahun. Zakat saja tuan-tuan ya, zakat Maybank saja 30 juta setahun. Duit-duit yang kita kutip sebab orang yang lambat ni, ratus-ratus ribu setahun. Jadi tuan-tuan, kaedah masjid saya nak ajar, tuan-tuan boleh hantar kepada bank, mohon anak nak sambung belajar, tuan-tuan nak minta masjid dan sebagainya untuk bantuan program. Ada peruntukan-peruntukan yang diberikan melalui kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Ada kaedah untuk kita dapatkan, kerana bank tak boleh ambil. Fatwanya mengatakan bank boleh kutip, tapi bank tak boleh dianggap sebagai pihak yang memiliki duit tersebut, kena salur kepada badan kebajikan. Ini di antara kaedah yang dilaksanakan oleh perbankan Islam sebab nak mengelak bagi mereka-mereka yang sengaja melewat-lewatkan pembayaran hutang tersebut. Sebab itu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa orang yang sengaja melewat-lewatkan pembayaran hutang ni, maka dia diharuskan untuk diberikan iqab ataupun diberikan denda atau dikenakan charge penalti kerana kelewatan pembayaran itu. Cuma tidak boleh untuk diambil sebagai keuntungan dan disalurkan kepada badan-badan kebajikan yang telah ditetapkan. Inilah garis panduan yang kita nak sebut pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentang hutang dan juga tentang golongan yang sengaja untuk tidak membayar hutang. Orang-orang masyarakat jahiliah dulu, dia memang ada satu perangai. Orang jahiliah dulu ni, dia bila dia bagi pinjaman, dia tak ada cas bunga. Itu kelebihan orang jahiliah. Sebab itu riba jahiliah ini berlaku bukan disebabkan dia cas daripada awal. Sebab itu alung zaman kita ni lagi jahat pada zaman jahiliah dulu. Sebab zaman jahiliah dulu kalau pinjam 1,000 bayar 1,000. Cuma kalau
sampai waktu kena bayar hutang tersebut, maka dia akan jumpa orang ni. Dia kata, okey, apakah kamu nak bayar sekarang ataupun saya tambah disebabkan kelewatan itu. Maknanya pinjam tetap 1,000 bayar 1,000. Tapi kalau lewat sehari, sampai waktu lewat sehari, kita akan charge. Itu riba jahiliyah yang berlaku pada zaman jahiliyah dan pada zaman Nabi SAW. Itu riba jahiliyah. Tapi riba kita ni lagi jahat. Pinjam 1,000, awal-awal kata dah kena bayar 1,500. Satu, bila dah lewat bayar 1,500 tu pula, di-charge lagi atas daripada 1,500 tu. Itu lagi teruk. Lagi jahiliah lah masyarakat kita pada hari ini. Kerana orang Arab jahiliah tidak pernah melakukan sedemikian. Mereka hanya mengecas ataupun mengenakan riba ketika mana orang itu lewat pada waktu yang telah dijanjikan sahaja. Ini di antara hukum hakam yang berkaitan dengan pinjaman yang perlu untuk kita perhatikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, agar kita tidak tersilap langkah. Faham tujuan dan maksud dia. Pinjaman ni adalah tujuannya untuk kita membantu orang, bukan untuk meraih keuntungan. Adapun sebarang keuntungan yang kita peroleh daripada pinjaman, maka itu adalah riba yang diharamkan oleh syarak. Kata Nabi SAW, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Mana-mana pinjaman yang kita dapat manfaat daripada pinjaman tersebut, maka itu adalah riba, walaupun bukan dalam bentuk duit. Saya bagi pinjam pada tuan-tuan RM1,000. Tuan-tuan pun bayar RM1,000 campur belanja makan. Belanja makan itu adalah riba. Bukan kena bayar RM1,100 itu. Apa-apa manfaat yang saya dapat daripada tuan-tuan di saat saya memberikan pinjaman pada tuan-tuan itu, maka itu adalah merupakan riba kerana saya beroleh manfaat daripada perkara tersebut. Yang ni yang kadang-kadang perlu untuk kita perhati. Sebab itu Imam Syafi'i, mazhab kita Syafi'i, memakruhkan di saat kita bagi pinjam duit kepada orang, jangan jumpa selalu orang ni kecuali pada waktu dia kena bayar hutang itu. Sebab bila kita jumpa dengan orang waktu dia ada hutang dengan kita, contoh jumpa kat mana? Jumpa kat kedai kopi, kan? Secara tak perasan, kita ni, kau ada hutang aku, pandai-pandailah kau bayar. Kan? Dia tak bayar kopi dia. Dia suruh kawan tu bayar. Ambil manfaat. Sebab apa? Kawan tu tak beranilah nak tolak. Aku ada hutang dengan dia ni, nak tak nak aku bayar. Jadi orang yang memberi pinjam mendapat manfaat daripada bayaran tersebut, maka itu juga sebahagian daripada maksud riba. Jadi riba itu tidak termasuk, bukan hanya sekadar keuntungan dari sudut duit, tapi keuntungan yang berkaitan dengan manfaat pun dia adalah termasuk daripada riba yang diharamkan oleh syarak. Dalam Islam, bila di saat kita nak bayar pinjaman, ringkasnya tuan-tuan, ada dua orang golongan. Yang pertama, golongan yang susah, permudahkan dia. Kalau dia betul-betul tak mampu, bersedekahlah pada dia, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan. Dan ada pun orang yang memang sengaja mampu bayar tapi sengaja tidak mau bayar, wajarlah untuk kita memberikan hukuman kepada dia. Tapi bukan kita lah. Jangan pula kita datang ke rumah dia bawa kayu, panggil orang, hantar orang, pukul. Itu tak betul. Yang boleh menghukum adalah mahkamah. Yang boleh hukum adalah undang-undang, bukan kita. Tapi saya tak rasalah kita masih ada ke tuan-tuan undang-undang orang yang tak bayar hutang ni kita dalam mahkamah syariah. Saya rasa kita tak jumpa lagi lah enactment agama Islam dalam topik kita mana-mana negeri pun berkenaan dengan golongan mumatalah. Tapi kalau dia berleluasa di kalangan masyarakat, sebenarnya boleh dikenakan akan hukuman tersebut. Jadi inilah sebahagian daripada kuliah perkongsian saya pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung sedikit lagi berkenaan dengan bagaimana pula untuk kita menyelesaikan hutang-hutang berkaitan dengan jual beli. Ni tadi pinjaman saja. Hutang jual beli ni macam mana nak selesai? Boleh tak kita kena charge lewat bayar? Apa yang boleh, apa yang tak boleh dan sebagainya. Itu insya-Allah kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan dia tuan-tuan? Ada aja. Satu je ya tuan-tuan.
Dia sengaja tak bayar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang untuk dia. Sebab begini ya, dalam bab hutang ini juga Nabi SAW itu juga menceritakan tentang akibat orang yang sengaja tidak membayar hutang. Kita ni orang yang boleh memberi pinjam dekat orang ni, memang kita ada hak untuk menuntut hutang tersebut. Dan kalau dia mampu bayar, memang kita akan ada hak. Dan hutang itu akan diwarisi. Sebab itu bila kita seseorang orang Islam meninggalkan, biasa orang Melayu kita buat pengumuman, kalau si mati ni ada hutang dengan sesiapa boleh tuntut. Dan kalaulah nanti kami ni waris boleh tuntut hutang si mati kepada orang-orang yang sepatutnya dituntut. Boleh, hutang jangan risau tuan-tuan, boleh diwarisi. Cuma antara tuan-tuan nak halal ataupun tidak, itu cerita lain. Jadi tuan-tuan ada hak untuk menghalalkan. Tapi kalau tuan-tuan tahu bahawa dia ni golongan yang memang liat ataupun memang sengaja tak nak bayar, maka waktu itu tuan-tuan doalah dengan Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang sewajarnya. Sebab ada hadis-hadis juga menceritakan bahawa amalan seseorang itu tertangguh disebabkan hutang seseorang manusia dengan seorang manusia yang lain. Jadi sebab itu ada hutang ni tuan-tuan, selesailah kok macam mana pun. Kalau tak mampu waktu hidup kita, beritahu anak-anak, simpan, letak dalam wasiat. Dalam wasiat, ayah ada hutang dengan orang ni. Ayah ni rasa takut tak mampu nak selesai dah. Nanti anak-anak duit kumpul sikit sebanyak, kok ada harta, nanti tolong bayarkan bagi pihak ayah. Sebab itu semua terkait dengan amalan yang Allah Ta'ala akan tangguh di akhirat. Sebab hutang ni antara manusia dengan manusia. Hari akhirat masing-masing kedokut dah. Waktu dunia ni lah kita nak bagi pahala, tapi waktu akhirat masing-masing nak ganjaran ganjaran pahala masing-masing. Kedokut kalau orang nak bagi, orang ni mengumpat kita akan, orang kata apa, berkoja untuk mendapatkan amalan, sebab kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hutang ni, hati-hatilah kita tuan-tuan, janganlah jadi golongan al-mumatalah, iaitu golongan yang sengaja untuk melewat-lewatkan bayaran hutang tersebut. Wallahu alam. Itulah ringkasan tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.